السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. Surah Al-Isra. Allah berfirman, Allah berkata, ingatlah pada hari kami panggil manusia berhimpun di padang mahsyar pada hari kiamat bersama pemimpin yang mereka ikut, pemimpin yang mereka pilih di atas dunia ini. Barang siapa yang diberi suratan amal dengan tangan kanan, amal yang baik diradai oleh Allah, mereka tidak dizalimi walaupun sedikit. Barang siapa yang buta hati dan pikirannya di dunia ini, di akhirat lebih buta lagi dan lebih sesat. Yang berhormat pengurusi majelis, yang berhormat Al-Fatih Ustaz Idris Ahmad, Naib Presiden PAS, yang berhormat Datuk Seri Sanusi, Ketua Pengarah Pilihan Raya PAS Pusat dan Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional, Merangkap Menteri Besar Negeri Kedah, yang berhormat Menteri Besar Perlis, yang berhormat Datuk Seri Saifuddin Abdullah, pengurusi Perikatan Nasional Negeri Pahang, bekas Menteri Luar Negeri, yang berhormat Ustaz Basir Jabar, Ketua Jaripah Negeri Pahang, yang sangat dihormati dan dialu-alukan Tan Sri Datuk Seri Panglima Anwar Musa, pengurusi Muafakat Nasional, bekas beberapa jabatan Menteri Kabinet, yang berhormat Datuk Seri Saidan Kasim, Ahli Parlimen Arau, bekas Menteri Besar Perlis, yang dihormati Cik Kasim Samad, calon kita, semua pemimpin-pemimpin yang hadir, hadirin hadirat, anak-anak muda yang saya kasihi sekalian. Ayat yang baca tadi peringatan Allah yang sangat penting, tetapi dilupakan oleh orang Islam atau jahil, tak tahu. Mengingatkan betapa besarnya kewajipan memilih pemimpin di atas dunia ini. Pada 7 hari bulan, penduduk
pelanggan akan memilih wakil rakyat. Pemimpinlah bagi mereka. Memilih pemimpin satu perkara besar dalam Islam. Allah Ta'ala telah menetapkan 3 tugas manusia di atas muka bumi. Yang pertama, supaya mereka mengabdikan diri kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka itu memperhambakan diri kepadaku. Kita adalah hamba Allah, bukan rakyat Allah. Kalau rakyat senang, rakyat pada kerajaan. Kita boleh sokong kerajaan, tak sokong kerajaan. Hamba Allah ni tak boleh melarikan diri daripada Allah. Tak lepas. Memperhambakan diri dalam semua urusan hidup kita. Bukan syiar ibadat sahaja. Yang kedua, Allah Ta'ala tugaskan manusia menjadi pemimpin untuk mentadbirkan bumi, mentadbir urusan dunia. Firman Allah Ta'ala, fa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah bila Tuhan berkata kepada malaikat, aku nak jadikan makhluk manusia sebagai khalifah. Khalifah dengan makna memimpin, mentadbir urusan bumi, mengurus kehidupan manusia, benda-benda yang ada di atas muka bumi dengan petunjuk Allah. Yang ketiga, menunaikan amanah, adil kepada semua. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Inna Allah ya'lamukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Allah Ta'ala memerintah kamu supaya kamu menyerahkan tanggungjawab, segala amanah tanggungjawab kepada orang yang boleh menunaikannya. Dan apabila memerintah kalangan manusia, hendaklah berlaku adil. Di atas 3 perkara ini besarnya kewajipan memilih pemimpin dalam kehidupan dunia ini. Besarnya kewajipan mengundi untuk memilih pemimpin. Mengundi ini bukan harus, bukan sunat, wajib untuk pilih pemimpin. Apabila wafatnya Nabi SAW, Nabi dah meninggal dunia. Para sahabat sembahyang jenazah, masing-masing tak ada imam. Habis sembahyang, bila sampai masa nak kebumikan jenazah itu, hanya beberapa orang sahaja yang mengurus pengebumian jenazah. Semua yang lain, yang ramai-ramai, pergi berhimpun di Saqifah Bani Sa'idah, satu kawasan lapang di Madinah. Tujuannya untuk memilih siapa yang jadi pemimpin selepas wafatnya Nabi SAW. Menunjukkan bahawa bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum, generasi awal, murid yang pertama Nabi, meletakkan kewajipan memilih pemimpin lebih besar daripada tanam jenazah Nabi. Kita buat main-main pilih pemimpin ini. Di situ ada 3 calon. Keluarga Nabi mencalonkan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, Sayyidina Ali. Orang Madinah mencalonkan Sa'ad bin Ubadah. Kalangan Muhajirin mencalonkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu.
Masing-masing memberi ucapan, memberi hujah. Bila mereka mendengar hadis Nabi, al-a'immatu min Quraisy, pemimpin mesti daripada Quraisy. Quraisy ialah kabilah Arab yang paling kuat, yang paling besar, yang paling berpengaruh. Lalu mereka pilih Abu Bakar radhiyallahu anhu jadi ketua negara, jadi khalifah. Ini mengundilah. Di mana orang-orang barat, orang-orang Eropah tak tahu mengundi. Mereka mengenal demokrasi purba yang diamalkan di Athens sebelum Masehi. Benar nak buat keputusan himpun orang ramai di stadium. Hanya kalangan bangsawan saja. Rakyat biasa tak boleh hadir. Nak buat keputusan, tak timbul masalah pemimpin. Bila nak pilih pemimpin, tak setuju dengan pemimpin, mereka berperang. Berlaku revolusi England, bunuh raja, lantik raja lain. Tak setuju, bunuh raja, lantik raja lain. Bunuh penyokong-penyokong raja yang dulu. Di Perancis, revolusi Perancis. Di Rusia, revolusi Rusia. Di Amerika, revolusi Amerika. Mereka tak reti nak buat pilihan raya. Sehinggalah apabila mereka membaca buku-buku yang ditulis oleh ulama-ulama Islam, di masa mereka menjajah negeri kita dulu, bukan saja mereka mengangkut hasil-hasil bumi, biji besi, biji timah, biji emas, getah dan lain-lain, menawan rakyat jadi hamba. Termasuk mereka mengambil kitab-kitab, buku-buku yang tulis oleh ulama-ulama Islam, buku perubatan, buku ekonomi, buku politik, buku pertanian, macam-macam ilmu daripada orang Islam, di mana orang Barat tak tahu tamadun memajukan diri mereka. Mereka setelah mereka baca buku-buku orang Islam, termasuk buku-buku politik, Al-Ahkam As-Sultaniyah karangan Al-Mawardi, tulisan tangan ada di akhir di Eropah. As-Sirul Kabir karangan Muhammad Hasan Al-Syaibani, Al-Kharar Abu Yusuf dalam mazhab Hanafi, Muqaddimah Ibn Khaldun mazhab Maliki. Buku-buku ini mereka baca. Setelah mereka baca, barulah mereka tahu cara pilihan raya. Buat demokrasi moden pilihan raya. Tapi mereka meninggalkan agama Islam. Syarat-syarat dari pemimpin, akidahnya, imannya, akhlaknya tak ada. Ikut suka, siapa rakyat pilih setuju dia jadi pemimpin. Dalam Islam nak pilih pemimpin mesti cukup syarat. Mesti seorang yang beriman, berilmu dan berakhlak, yang baik dengan orang, yang tidak fasik. Dengan sebab itu dalam PAS kita, semua calon-calon kita diluluskan oleh Majlis Syura Ulama. Cawangan kita, kawasan kita, negeri, hantar calon ke pusat. Pusat serah pada Majlis Syura Ulama. Majlis Syura menyiasat, adakah dia seorang yang adil, yang tidak fasik, yang ada salah laku dan sebagainya. Ini cara Islam yang kita buat. Tetapi kita telah menerima cara demokrasi Barat. Yang jadi masalah, orang Melayu Islam, cara demokrasi Barat pun tak tahu, tak penting. Buat suka-suka saja.
Sedangkan orang lain pilih wakil dalam pilihan raya untuk memimpin, untuk memerintah. Orang DAP China pilih calon-calon DAP untuk memerintah negeri kita. Kita orang Melayu pilih wakil rakyat kerana dapat duit, kerana janji-janji sekadar itu saja. Ini malang. Bahkan ramai kalangan kita menganggap mengundi ini tak penting. Pergi tak apa, tak pergi pun tak apa. Sedangkan urusan politik dipandang penting oleh Nabi SAW. Lebih penting pada umrah dan haji. Kita pergi haji umrah, tinggal mengundi. Kalau masa mengundi, haji umrah tak penting, mengundi tak penting. Nak cerita pada Nabi pergi nak buat umrah, dihalang di Hudaybiyah. Nabi bermimpi masuk Mekah. Mimpi seorang Nabi adalah wahyu daripada Allah. Mimpi nak masuk Mekah, ditahan oleh orang-orang musyrikin Mekah. Nabi hantar Sayyidina Osman untuk berunding. Osman ditahan. Nabi merancang untuk menyerang Mekah. Lalu pemimpin bukan Islam hantar wakil untuk berunding. Maka berlakulah perjanjian Hudaybiyah yang terkenal, perjanjian damai. Dalam perjanjian damai itu Nabi suruh tulis, ini perjanjian antara Nabi suruh tulis Bismillahirrahmanirrahim. Wakil musyrikin kata kami tak setuju. Bismillahirrahmanirrahim, kita tak boleh dengar. Tulis Bismikallahumma. Tulis, jangan tulis Bismillah, tulis hak dia nak. Perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr, wakil musyrikin. Kata Suhail, kami tak percaya kamu Nabi. Tulis Muhammad bin Abdullah, bukan Rasulullah. Kalau kamu Rasulullah, kamu dah masuk Islam. Nabi kata tulis Muhammad bin Abdullah. Macam dia nak. Orang Islam tak boleh buat umrah tahun ini, tangguh tahun depan. Nabi kata tulis kita buat umrah tahun depan, tangguh tak buat umrah tahun ini. Nabi tangguh umrah. Nabi ikut syarat-syarat yang mereka nak, tangguh umrah. Mengapa tangguh umrah? Kerana perjanjian Hudaybiyah ini bermakna pemimpin Mekah mengiktiraf Madinah adalah sebuah kerajaan yang sah dari segi politik. Untuk mendapat kemenangan politik, Nabi akan menangguh umrah. Untuk dapat kemenangan politik, moral politik, janjian Hudaybiyah, tangguh umrah tahun depan. Nabi tak buat haji, malaikat setelah Mekah dibuka, ditawan, dibebaskan. Nabi buat haji sekali aja, kita puluh kali buat haji. Umrah cak kali pula, pergi melancong. Ini kena faham. Dan Nabi mengambil pendekatan politik menyatukan ummah. Walaupun Nabi diutuskan untuk seluruh manusia, tetapi membina kekuatan mestilah dengan kaum bangsa dia, bangsa Arab. Nabi satu bukan orang Arab, Quraisy dan lain-lain berhimpun di Madinah. Muhajirin dan Ansar menyatukan orang Arab dengan persaudaraan Islam. Kemudian mengajak orang-orang bukan Islam yang tidak ekstrim, orang bukan Islam yang tidak melampau, orang Yahudi, Kristian, musyrikin yang tak melampau, diajak sama memasrahkan perjanjian Madinah yang terkenal, Sahifah Madinah, untuk menubuhkan sebuah kerajaan di mana setiap orang Nabi membina kekuatan dengan kaum bangsa dia. Allah tak jadikan kekuatan politik dengan kekuatan kaum bangsa di mana negeri yang ada Islam itu. Ini amalan Nabi untuk menyatukan bangsa Arab. Bila Fathu Makkah, buka Mekah, Nabi maafkan orang-orang Mekah yang menzalimi, yang bunuh pak saudara dia, bunuh keluarga. Nabi maaf.
Karena menyatukan orang Arab, bangsa Arab. Untuk membina kekuatan Islam. Menyebarkan Islam ke seluruh pelosok dunia. Kita orang Islam mengalami kejatuhan bila meninggalkan Islam. Negeri-negeri Islam dijajah, ditakluk, dibagi-bagi oleh penjajah. Alam Melayu, Malaysia ditakluk oleh British, Indonesia, Belanda, Campa, Perancis, Filipina, Spanyol, Mesir, Sudan, British, negeri Teluk, British, Utara Afrika, Perancis, Libya, Itali, Asia Tengah, Rusia dan China Komunis ditakluk negeri-negeri Islam ini. Tetapi Allah Ta'ala memelihara ajaran Islam. Allah Ta'ala berjanji, inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Quran, kami yang memelihara Quran ini, dipelihara oleh Allah. Ulama-ulama memelihara Quran, ilmunya, dan menubuhkan kumpulan Islam untuk menegakkan Islam. Maka di tempat kita, di mana bumi tempat kita berpijak, kita pertahankan Islam. Masa kita lawan British dulu, rekah ceritanya, ada dua kumpulan Islam, UMNO dan PAS. UMNO kalangan ulama, PAS kalangan ulama, agamawan dan intelektual barat yang berminat dengan agama. UMNO kalangan kebangsaan yang masih sayangkan Islam. Dua-dua kumpulan ini berjuang mencapai kemerdekaan sehingga kita merdeka. Ini dua kumpulan. British telah melaksanakan Juz Sulai, memberi kerakyatan kepada orang-orang bukan Islam yang dibawa ke sini. Dia bawa orang Cina, bawa orang India jadi pekerja, jadi rakyat. Kalau nak merdeka, kena beri jadi rakyat. Masa itu PAS tak setuju, UMNO bersetuju. Sebahagian orang UMNO tak setuju. Datuk On tak setuju, Jafar Alba tak setuju, Sa'dun Zubir tak setuju, Tun Mahathir tak setuju. Saya tahu, ada sejarah dia. Tapi sebahagiannya bersetuju. Maka berlakulah masyarakat majmuk, bercampur. Pada awalnya orang Islam 80%. Bila terima syarat kerakyatan, jadi 60-40. Jadi macam tu. Berlakulah pergolakan, timbul pergolakan. Berapa kali? Apa yang menarik bila berlaku pergolakan ini, kita dapat menyatukan orang Melayu untuk menghadapi cabaran PAS dan UMNO. Berlaku 13 Mei tahun 69. Berlaku 13 Mei tahun 69. Rusuhan di Kuala Lumpur. Tengku letak jawatan, Tun Razak jumpa dengan pimpinan PAS. Ajak bergabung, buat kerjasama. PAS bergabung dengan UMNO, buat kerajaan campuran. 74 dibubarkan perikatan, ditubuhkan Barisan Nasional. PAS terlibat dalam menubuhkan Barisan Nasional. Gabungan PAS, UMNO termasuk MCMIC, Parti Sabah dan Sarawak. Kerana nak mempertahankan kedudukan orang Melayu Islam oleh Tun Razak di masa itu. Bila Tun Razak meninggal dunia, berlaku ketegangan, berpecah. Rekah syaitan berpecah. Dan sekarang berlaku balik suasana yang sangat membahayakan. Tun Mahathir, biar saya cerita di sini. Dia jadi Perdana Menteri 2 kali, bekas Presiden UMNO. Belum pilihan raya ke-14, Tun Mahathir panggil saya, jumpa dia. Walaupun di luarnya kami berbalah, tapi di dalamnya kami berkira. Saya pergi dengan Datuk Mustafa Ali, dengan Dr. Samsuri MB Terengganu, usaha politik saya masa itu. Jumpa dengan Tun
Tun melihat bahawa Bahtera UMNO dah bocor. Akan tenggelam bila-bila masa saja. Mesti selamatkan keadaan. Nak selamatkan keadaan, mesti bergabung. Buat satu kumpulan baru. UMNO tak boleh harap Bahtera baru. Tetapi mestilah bersama dengan DAP, bersama dengan PKR dan parti-parti lain. Dia nak tolong UMNO. Saya tak jawab. Kerana pada pandangan saya, UMNO masih perlu. UMNO tetap parti orang Melayu Islam. Walaupun buat silap, buat salah, tetap sahabat kita. Tak boleh tinggal. DAP orang PAS tak boleh terima. PKR tak boleh terima. Parti lain tak boleh terima. Lebih baik dengan UMNO. Kami tak terima tawaran itu. Tun buat parti bersatu. Dia gabung dengan DAP, dengan PR, buat pilihan raya, kalah Barisan Nasional, PRU 14. Bila kalah, dia bentuk kerajaan, Tun jadi Perdana Menteri, dalam keadaan kerajaan didominasi oleh bukan Islam. DAP besar, banyak kursi dia. UMNO besar, tapi tak mampu. Tak kuat. Bersatu ada. Lalu kami jumpa dengan Tun sekali lagi. Macam mana Tun ni? Bilang raya ni. Tun kata saya tak sangka jadi begini. Ni orang UMNO kena dengar. Orang UMNO kena dengar. Dengar elok-elok. Saya tak sangka jadi begini. Macam mana nak buat? Lalu kami cadangkan, kumpulkan ahli-ahli parlimen UMNO bersatu, PAS, Sabah, Sarawak, cukup bila akhirnya setuju. Buat kadang kemudian jadi Perdana Menteri. Kita minta Isytihar Muafakat Nasional ni menggabungkan parti-parti Melayu Islam. UMNO bersatu, PAS dan kalau ada kumpulan lain, gabung semua.
Presiden UMNO. Kita ajak jumpa dengan dia di Parlimen. Masa Tan Sri Anwar Musa Setiausaha Agung. Ajak jumpa dia. Nak selesaikan masalah Perak. Kena kami jumpa 3 orang Sari Muhyiddin. Minta supaya kita rasmikan Muafakat Nasional ini. Presiden UMNO setuju. Tetap tarikh. Bila sampai tarikh, dia mungkin janji. Saya tak tahulah ni orang bohong ke orang apa ini. Dia mungkin janji. Tetap tarikh mungkin janji. Akhirnya dibuat akalan. Dikumpulkan adik-adik Parlimen UMNO untuk nak jatuhkan Sri Muhyiddin. Kita selamatkan keadaan. Lantik Tan Sri Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Bagi ke UMNO. Akhirnya dia cuba lagi. Dia minta selesaikan kekeh rasuah yang berlaku secara percuma. Tak boleh mestilah secara mahkamah, proses mahkamah kekeh rasuah ni. Tak boleh cara percuma begitu. Proses keadilan. Akhirnya terpaksa buat pilihan raya. Bila buat pilihan raya, berlakulah perkembangan yang berlaku. Apabila kita mendapat 74 kerusi Perikatan Nasional, paling besar kalangan semua parti-parti, 43 kerusi, Bersatu 30 kerusi, PKR 30 kerusi, DAP 40 kerusi. PKR ni 11 bukan Islam, 19 Melayu macam-macam jenis, liberal pun ada. UMNO 30. Ini gabungan. Kita ajak UMNO gabung buat kerajaan. Tiba-tiba UMNO tak terima untuk gabung menubuhkan kerajaan Melayu Islam. Dia tak terima. Dia pergi ke DAP dengan PKR. Kita tolak DAP, tolak PKR. DAP, Tan Sri Anwar sudah sebut tadi, dasar dia ialah sekularisme. Meminggirkan agama. Islam tak ada kuasa dalam kerajaan. Sebab itu PAS tolak daripada awal. Tolong orang murtad, bela orang murtad. Ini kerja DAP. Terang-terang kita nak haramkan arak judi di Kelantan, dia proses. Padahal untuk orang Islam saja, bukan untuk orang bukan Islam. Dia protes. Kita nak haramkan arak untuk orang Islam. Orang bukan Islam boleh minum. Tak boleh halang. Dia proses, dia tentang. Ini DAP. PKR pula liberal. Hanyut ikut DAP. Sama dengan PAN. Saya baca dalam Malaysia kini laporan interview antara PMX dengan CNN. Tanya tentang LGBT. LGBT di Malaysia diharamkan. Kita hormati rakyat, tak suka. Tapi tak boleh ganggu LGBT. Apa ni? Tak boleh ganggu, tak boleh kacau. Tak boleh bertindak. Haram-haram tak boleh bertindak. Ini jenis apa ni? Macam mana PAS nak berkawan dengan orang yang macam ni? Kalangan orang UMNO yang ada hati perut pun tak lalu nak berkawan. Dan sebab itu sebagai UMNO, tinggal UMNO masuk PAS ataupun masuk Bersatu ataupun masuk Muafakat Nasional. Kena ajar pemimpin yang jual maruah agama. Di Pahang kita dapat kerusi. Kalau campur PAS dengan UMNO, boleh tubuh kerajaan Melayu Islam yang kuat. Kita sanggup lantik orang UMNO jadi menteri besar. Dia tak sanggup. Dia nak dengan DAP. Kalau berkawan dengan PAS, PAS bunuh UMNO. Bila PAS bunuh UMNO? Yang bunuh UMNO-nya DAP. Tahu ke DAP ni ialah parti PAP Singapura? Asalnya parti PAP di Singapura, memerintah Singapura. Bila Singapura masuk Malaysia, dia tubuh cawangan di sini. Bila Singapura keluar Malaysia, PAP jadi DAP. PAP di Singapura adalah yang bunuh UMNO di Singapura.
tahun 50-an 60-an, Ketua Menteri Singapura Datuk Hamid Jumat, pengurusi UMNO Singapura masa itu. Orang UMNO menang di Singapura. Lepas tu Lee Kuan Yew menang. Dia lantik Yusof Ishak jadi presiden. Lantik Osman Wu, lantik Yaakob Ishak, macam-macam nama Melayu jadi menteri. Untuk pancing orang Melayu di Singapura. Akhirnya UMNO mati di Singapura. Yang mematikan UMNO ialah PAP, DAP ni. Bukan PAS. Dia kata aja. Tubuh kerajaan dia tak sanggup nak dengan DAP. Kemudian di Perak begitu juga. Kita ajak tubuh kerajaan dengan PAS. UMNO tak mau. Mengapa UMNO dengan PAS? Sebab Islam yang menguasai kerajaan. Mengapa Islam menguasai kerajaan? Dalam ilmu politik Islam, hanya Islam yang boleh memimpin semua kaum, semua bangsa. Kerana dalam Islam ni politik dia ada dosa pahala. Ideologi lain tak ada dosa pahala. Dan sebab itulah Quran menyebut tak boleh mendamaikan berbagai-bagai agama melainkan orang Islam. Kalau Hindu naik, Hindu tindah Buddha, Buddha naik, Buddha tindah Hindu, Kristian tindah Yahudi, Yahudi tindah Kristian. Kecuali Islam naik, bila Islam memerintah, Islam boleh mewujudkan perpaduan, menyatukan mereka. Kerana Islam adil untuk semua. Dalam Islam ada dosa pahala, tak boleh zalim. Termasuk pada orang bukan Islam, tak boleh zalim. Kalau kita buat zalim pada orang bukan Islam, kita berdosa. Tak boleh. Sebagai satu contoh, dan Nabi tugas Khalid bin Walid radhiyallahu anhu memerangi Bani Juzaimah, satu kabilah Arab yang besar. Tiba-tiba Khalid bin Walid membunuh tawanan perang. Tawanan perang tu sudah sebut sabba'na, kami tukar agama. Dia tak mengucap dua kalimah syahadah. Khalid bin Walid nak suruh dia mengucap dua kalimah syahadah. Dan dia tukar agama tu cukuplah. Dibunuhnya tawanan-tawanan itu. Lalu Abdullah bin Umar mengadu kepada Nabi SAW. Tindakan Khalid ini salah. Bunuh tawanan. Lalu Nabi mohon ampun pada Allah Ta'ala. Dan Nabi minta Sayyidina Ali bayar ganti rugi kepada Bani Juzaimah. Walaupun mereka bukan Islam, bayar ganti rugi. Ini dia Islam. Walaupun terhadap orang bukan Islam, kita kena bayar ganti rugi. Tapi orang bukan Islam, dia tembak kapal terbang, kapal terbang Malaysia yang di Ukraine tu jatuh, begitu saja je, habis. Termasuk kapal Iran di Teluk, kapal Libya tahun 60-an. Tak ada apa-apa tindakan. Kita orang Islam, kalau kita bertindak salah terhadap orang bukan Islam, kita kena bayar ganti rugi. Ini hukum Islam. Itu dia. Dan sebab itu hanya Islam saja yang boleh memimpin. Tujuan kita pilihan raya ini ialah nak pilih wakil untuk membanyakkan jumlah adun kita peringkat negeri. Jumlah ahli parlimen yang cukup. Sekarang ni kerajaan tidak kukuh. Kerajaan dalam keadaan kembung. Kembung perut kerajaan sekarang. Boleh ceret-beret bila-bila masa saja. Boleh rebah bila-bila masa saja. Kita memerlukan adun yang mendukung kita, bersama dengan kita, untuk membuat perubahan ini. Dan sebab itu kita sangat mengharapkan supaya pengundi pelangai memilih calon kita, Tengku Kasim Samad. Tugas calon ini ialah menjadi wakil kita di Dewan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tak menang, tak meresah kerajaan, ataupun kalau kita menang, memimpin kerajaan. Bukan senyap dalam Dewan, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang baik disokong, yang mungkar dicegah.
dan Cikgu Kasim ada kemampuan dalam menunaikan kewajipan amal makruf dan nahi mungkar ini kalau masuk Dewan Negeri, kerana dia mendapat pendidikan tinggi dalam bidang akademik dan lulusan Kolej Islam, pengajian agama. Cukup syarat jadi pemimpin. Cikgu pula pada calon Barisan Nasional. Hak calon bebas tu rendah lagi. Takkan nak pilih yang tak layak, pilih yang layak lah. Kejibulan kita pilih calon yang layak untuk jadi wakil kita, bukan untuk berbuah di kedai kopi, untuk masuk Dewan Negeri, menyampaikan perjuangan kita, tujuan kita, kewajipan agama, suruh pada baik, cegah kemungkaran dan kuasa memerintah negeri. Ini makna pilih wakil rakyat dalam pilihan raya. Maka tanggungjawab tuan-tuan sangat besar. Kita orang Islam mesti percaya akan ditanya pada hari kiamat. Kita jangan ingat malaikat yang tulis amalan ni dia tunggu kat tikus semayang, tunggu kat masjid. Lepas tu dia tutup buku. Kita buat kerja lain, malaikat tak tulis dah. Malaikat tulis semua. Kerja kita, rezeki kita, halal tak halal, belanja bagaimana, percakapan kita, pengurusan kita, pemimpin yang kita pilih siapa dia, kita ikut siapa dia, semua malaikat tulis. Ada suratan amal yang tak boleh dimain-mainkan, tak boleh ditipu. Nak jawab ke Tuhan, Tuhan tanya mengapa pilih yang itu, kan dia dapat RM50. Nak jawab macam tu? Kalau boleh jawab, silalah. Kalau berani jawab depan Tuhan. Tunaikan tanggungjawab ini dengan sepenuhnya, dengan penuh kewajipan kita sebagai orang Islam khususnya. Apalagi dalam keadaan suasana negara kita menghadapi bahaya kumpulan bukan Islam yang bergerak untuk menguasai negara. Malangnya orang bukan Islam keluar mengundi, peratusnya tinggi sampai 90%. Orang Melayu keluar mengundi 70%. Ramai tak mengundi kan tak penting. Ini sangat bahaya. Kalau kita tak keluar mengundi, dia keluar mengundi, dia menang dah. Dia pilih orang dia lah, orang yang dia nak, yang ikut dia, telunjuk dia. Ini satu kesilapan yang sangat besar. Tunaikan tanggungjawab mengundi ini. Saya merayu, saya tak boleh paksa, merayu saja. Fikir-fikirlah, pilih calon kita yang mewakili Perikatan Nasional untuk jadi wakil kita. Saya rasa itulah sekadar nasihat yang dapat saya sampaikan. Cukup sekali itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Takbir, takbir, takbir. Perikatan, perikatan, perikatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.